Okey, semua apa kabar? Semua baik ke? Mia? Dan okey. Apa Belian dengan Felicia pula okey tak sana? Boleh unmute Felicia Belian. Dan pun boleh on lah webcam supaya kita boleh tengok muka kamu. Tidak, nama sayang. Ya, kakak ada tukar nama kamu. Angan. Okey, so sebelum kita mulakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan boleh buka webcam tak? Mau kamu. Kenapa tak mau? Itu Sarah ke? Ya, Sarah. Sarah boleh buka webcam. Okey. Apa khabar semua? Mari kita mulai dengan bacaan doa. Mari kita berdoa. Semua boleh mute diri kamu dan ulang selepas cikgu bel, okey? Okey, mute dulu. Okey, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami dapat belajar firman-Mu. Beri kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami topik pada hari ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Alright. Mari kita teruskan dengan pelajaran minggu ini. So, selamat datang kepada semua murid-murid. Mari kita hari ini belajar tentang Yesus. Okey, kamu sudah sedia? Kalau kamu sudah sedia, berikan muka yang senyuman kamu yang paling lebar. Mana senyuman yang paling lebar? Belian dengan Felicia dan tiada nampak senyuman di situ. Okey, mari kita teruskan. Hari ini kita di dalam topik yang baru. Dan sebelum itu, mari kita imbas semula pelajaran yang kita belajar melalui pelajaran keempat. Kita belajar tentang misi diraja. Kamu masih ingat apa misi diraja? Siapa yang masih ingat? Sudah nampak sini jawapan dia kan? Okey. Imbas semula tentang misi diraja. Misi diraja adalah untuk kita membawa kerajaan Tuhan ke bumi. Lepas ada letak sini, kamu adalah superhero. Sebab di dunia ini ramai lagi yang belum mengenali Yesus. So, semua di sini kamu kenal Yesus kan? Siapa kenal Yesus? Cakap ya. Semua kenal Yesus kan? Ya. Okey. Kenal, tapi tidak nampak itu. Okey. Kenal. Okey, bagus. Alright. So, tanggungjawab kita adalah satu kebaikan di mana kita mahu membawakan kerajaan Tuhan ke bumi supaya lebih ramai orang di dunia ini mengenal tentang Yesus. Selepas itu di dalam pelajaran yang ke-6 kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus merupakan salah satu alat yang akan membantu kita memenuhi misi diraja. Ini adalah gambar Yesus apabila dia dibaptiskan air. Bukan itu saja, dia dibaptiskan oleh Roh Kudus. Okay, so kita dapat lihat di sini even termasuklah Yesus perlukan Roh Kudus supaya dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Okay, dia memang Tuhan, tetapi dia datang ke bumi menjadi manusia dan apabila Roh Kudus hinggap ke atas dia,
dia berkuasa dan melakukan banyak mukjizat. Alright, ini apa yang kita belajar sebelum ini kan? Okey. Seterusnya, ini adalah pelajaran yang ke-6, dibalut dengan Tuhan. 6.1, topik pertama kita untuk pelajaran ke-6 adalah tentang urapan. Siapa pernah dengar perkataan urapan? Kalau pernah dengar, angkat tangan. Saya, wah, Mia sangat bersemangat di sana. Felicia dengan Belian pernah dengar tak pasal urapan? Sarah? Tak pernah. Denden sana? Pernah dengar tak pasal urapan? Woi, Apa tu? saya pernah. Pernah dengar. Okey. Apa yang kamu kamu conteng kakak punya ni. Jangan conteng, Denden. Thank you. Okay, so sebelum tu, perkataan dibalut. Pernah tak dengar perkataan balut? Contohnya kalau kamu Christmas kan, kamu balut hadiah untuk bagi orang. Bila seseorang hari jadi, kamu balut hadiah. Pernah dengar ni? Ataupun kamu balut kamu punya buku teks supaya tak koyak. Inilah maksud perkataan balut. Macam mana dibalut dengan Tuhan? Tuhan, macam mana dia balut kita? So, itulah yang kita akan belajar pada hari ini. So, mari kita teruskan. Dibalut dengan Tuhan, maksud dia diurapi oleh Roh Kudus. Bila Roh Kudus hinggap ke atas kamu, ada pada kamu, itulah maksud dia, kamu dipenuhi dengan Tuhan, kamu dibalut dengan Tuhan. Perkataan diurapi bermaksud apabila Roh Kudus ada pada kamu. Minggu lalu kamu berdoa dan meminta Roh Kudus untuk 2 minggu lalu kamu meminta Roh Kudus untuk hidup di dalam kamu. Okay. Bukan saja dia ingin hidup di dalam kamu, tetapi dia juga ingin ada pada kamu. So, apabila kamu diurapi oleh Roh Kudus, 2 tanda-tanda yang sangat utama yang kamu akan nampak di dalam hidup kamu adalah pertama, kamu menerima kuasa. Sama-sama kita katakan kuasa. Okay. So, selain itu, yang kedua adalah melakukan mukjizat. Okay, apabila kamu diurapi, dibalut dengan Tuhan, kamu akan melakukan sesuatu perkara yang mustahil, tetapi disebabkan kamu diurapi Tuhan, dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Inilah yang dimaksudkan oleh diurapi oleh Roh Kudus ataupun dibalut dengan Tuhan. Alright, so 2 perkara penting ni. Mari kita, sebab di antara kita tadi kakak ada sebut, cikgu ada sebut beberapa perkara penting mengenai urapan, tetapi adalah lebih baik kalau kakak cikgu tunjukkan video. Kamu paling suka tengok video kan? So, apakah itu urapan? Saya suka tengok video, tapi saya search Bill God di atas tak ada pun. Sabar, jangan risau. Kalau kartun-kartun punya itu bukan real. Kartun-kartun bukan real? Okay, never mind. Okay. Kartun punya God bukan real. Yeah. Ada yang real punya dan nanti yang real tu kakak boleh bagi link dengan kamu, okay? Tapi sekarang disebabkan ramai yang masih muda di sini, kakak tunjuk yang kartun sahaja, okay? So di dalam buku 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga 13, okay, ini berkaitan dengan Raja Daud. Dia diurapi. So mari kita tengok cerita ini. Sebelum tu, mari share sound dulu. Saul was the king of Israel, but he disobeyed God. So God chose a new king for Israel, a better king.
God sent Samuel to Bethlehem to visit a man named Jesse. One of Jesse's sons would be Israel's next king. Jesse had 8 sons. Jesse's oldest son was tall and handsome. When Samuel saw him, he thought, this must be the one God chose to be king. But God told Samuel, he's not the one. Do not pay attention to what he looks like. You look at what you can see on the outside, but I see the heart. One by one, Jesse's sons approached Samuel, but God had not chosen them either. Do you have any more sons? Samuel asked. Yes, Jesse said. My youngest son, David, is in the field taking care of the sheep. Jesse sent for David. When David arrived, God told Samuel, he's the one. Samuel anointed David. He poured oil on David's head to show God had chosen him to be the king. The Spirit of the Lord was with David, and Samuel went back home. Okay, so ini adalah cerita tentang Raja Daud. Sebelum dia dipanggil raja, pada masa itu raja adalah Raja Saul. Tetapi Raja Saul tidak lagi diurapi oleh Tuhan pada waktu ketika itu kerana dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyuruh seorang nabi bernama Samuel. Bukan Abang Sarah, bukan Cikgu Samuel juga, tetapi ini adalah Nabi Samuel di dalam Perjanjian Lama. Tuhan meminta dia untuk mengurapi seorang daripada anak Isai. Tengok Isai adalah lelaki tua tadi tu. Kenapa kita ini lagi? So Isai itu adalah ayah kepada Daud. Apa yang terjadi? Isai ini dia ada banyak anak lelaki, semua yang hebat-hebat. Dan apabila ada dalam satu di sini tengok, Samuel ingatkan orang yang dipilih Tuhan itu, orang yang diurapi Tuhan adalah anak yang besar, anak yang sulung tersebut. Tetapi Tuhan cakapkan jangan melihat apa yang di luar sahaja. Tuhan melihat hati kita. So Tuhan cakap bukan dia yang saya urapi. Ada yang lain. Lepas tu Samuel cakap, Isai kamu ada anak lagi tak? Dan Isai pergilah tunjuk anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Tapi masih juga Samuel cakap bukan. Ini bukan anak yang Tuhan ingin urapi. Akhirnya Samuel tanyakan kepada Isai, ini sajakah anak yang kamu ada? Betul ke? Lepas tu Isai cakap, sebenarnya saya ada satu anak lagi. Dia sekarang dekat ladang sana, pergi jaga kambing. Mbe. Kambing biri-biri sana. So apa yang jadi seterusnya? Ini adalah Daud. Apabila Daud sampaikan, Tuhan cakap, inilah anak yang saya ingin urapi. Dia kata, pergi urapi dia sekarang. Tuhan katakan kepada Samuel. Dan apa yang Samuel buat lepas tu? Mama. Tekan, tidak. Sini. Di sini. Apa yang jadi dekat sini? Itu bukan buang air madu tau? Bukan. Ini adalah Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menggunakan minyak. Pada masa dahulu, waktu masyarakat Israel, ini adalah budaya mereka. Orang yang dipilih Tuhan akan dibaluti dengan minyak. Menunjukkan mereka adalah pilihan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Diiktiraf oleh Tuhan. Dan menunjukkan bahawa roh Tuhan ada beserta dia. Pasal tu Samuel dia letakkan minyak ke atas Daud.
Okey, selepas cerita ini, kamu tahu tak cerita pasal Daud? Apa perkara tentang Daud yang kamu tahu? Dia ada mengalahkan satu gergasi yang besar kan? Apa nama gergasi itu? Ini kamu akan belajar minggu hadapan. So, setakat ini kakak ingin tunjukkan inilah maksud dia diurapi. Okey, kamu nampak lihat ni. Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel. Pada waktu itu sampai sekarang minyak adalah minyak zaitun dipakai untuk mengurapi orang pilihan Tuhan. Tindakan ini bermaksud Daud sudah dipilih Tuhan. Dia telah diiktiraf. Iktiraf maksudnya bila kamu berlari dalam acara 100 meter, kamu dapat nombor 1. Oh, orang boleh cakap, kamulah orang terpantas di sekolah ini. Macam tu. Okay, itulah maksud dia diiktiraf. Dan diurapi dengan minyak juga bermaksud bersedia melakukan sesuatu yang besar. Okay, so selepas ini, selepas topik ini, minggu hadapan kamu akan mendengar lebih lagi tentang apa perkara-perkara yang besar dilakukan oleh Daud selepas dia diurapi dengan minyak. Okey, dan seterusnya tidak lain tidak bukan saja di Perjanjian Lama, sebenarnya banyak karakter di Perjanjian Lama diurapi oleh Tuhan, terutamanya nabi-nabi, raja-raja. Mereka dipilih oleh Tuhan dan perlu disaluti, dibalut dengan minyak untuk menunjukkan bahawa mereka pilihan Tuhan. Okey, di dalam Perjanjian Baru pula kita boleh belajar daripada maksud urapan boleh dipelajari melalui Yesus. Okey, yang pertama adalah nama Yesus Kristus bermaksud Yesus yang diurapi. Maksudnya dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Kamu belajar tentang baptisan air Yesus pada 2 minggu yang lalu. Betul tidak? Dan juga Roh Kudus hinggap ada pada Yesus. So, bila Roh Kudus ada pada Yesus, kita lihat di sini ketika hadirat dan kuasa Roh Kudus ada pada Yesus, banyak perkara-perkara yang besar berlaku. Macam yang kakak cakap tadi, awal-awal tadi kan. Di sini, apabila kamu dibalut dengan Tuhan ataupun diurapi Roh Kudus, kamu menerima kuasa dan melakukan perkara-perkara yang besar. Okey, begitu juga Yesus apabila dia menerima Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dia menerima kuasa dan dia banyak menyembuhkan orang yang sakit. Dalam cerita ini mukjizat di mana 2 ikan dan 5 roti bertambah untuk memberi makan kepada 5,000 orang laki-laki. Okay, so oleh itu kakak boleh katakan apakah itu urapan? Yang pertama, Roh Kudus ada pada kita. Okay, urapan itu juga bermaksud kamu sudah dipilih dan diiktiraf oleh Tuhan. Yang seterusnya, kamu bersedia untuk melakukan perkara yang besar. Okey, siapa di sini kalau kamu sudah menerima baptisan Roh Kudus, kamu menerima Roh Kudus masuk dalam diri kamu? Okey, percaya bahawa apabila kamu terima Roh Kudus dalam hidup kamu, kamu juga adalah orang yang dipanggil diurapi. Okey, semua kita di sini adalah orang yang diurapi. Maksud dia, Roh Kudus ada pada kamu. Yang kedua, kamu dipilih dan diiktiraf oleh Tuhan. Dan seterusnya, kamu bersedia untuk melakukan perkara besar, iaitu melaksanakan misi diraja. Membawa kerajaan Tuhan syurga ke bumi. Supaya ramai orang lagi akan kenal akan Tuhan. Okey. Setakat ni faham tak? Atau kakak, apalah Cikgu Vel ni cakap saya tak faham sangat. Ada perkara yang kamu tak faham? Dan boleh faham tak? Faham apa? Kamu faham apa maksud urapan sekarang?
Tak tahu. Okey. Sekali lagi cikgu cakap maksud urapan itu apabila Roh Kudus ada pada kamu. Urapan itu maksud dia kamu dipilih dan diiktiraf Tuhan. Seterusnya, apabila Roh Kudus sudah ada pada kamu, kamu bersedia untuk melakukan perkara yang besar. Faham tak, Den? Urapan maksud dia Roh Kudus ada pada kamu. Paham. Alright, apa kata Felicia, Belian, Sarah, Mia? Semua okey? Sekarang lebih faham apa itu urapan? So, bila kamu dipilih oleh Tuhan, itulah maksud dia urapan. Tuhan tidak melihat luaran, tetapi dia lihat di dalam hati kamu. Okay. Kalau dia tengok, wow, kamu sangat rendah hati, sangat baik. Okay. Mendengar firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, okay, kamulah orang yang terpilih. Tetapi pada hari ini kita tahu apabila kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus ada pada kita dan kita adalah yang dipanggil diurapi. Macam seperti juga nama Yesus tadi. Nama Yesus Kristus adalah diurapi. Yesus yang diurapi. So seterusnya adalah ayat hafalan. Okay, ayat hafalan adalah di dalam buku Lukas bab 4 hingga 18. Siapa yang nak baca dulu? Den nak baca dulu? Den? Atau sesiapa? Kamu nak baca dulu tak ayat hafalan? Boleh. Okey, silakan baca. Saya on screen. Wow, comelnya. Okey, baca yang Lukas 4 ayat 18. Mana leh? Itu sikit aja. Sikit saja. Roh Tuhan ada padaku. Wonderful. Bila Roh Tuhan ada padamu, dan kamu boleh cakap dan yang diurapi. Okey. Boleh cakap sama tak? Dan yang diurapi. Dan yang diurapi Tuhan. Amen. Okey, siapa nak buat seterusnya? Felicia, Belian atau Sarah? Good job, Dan. Okey, Sarah boleh unmute diri kamu dan baca. Roh Tuhan ada padaku. Okey, Sarah juga boleh unmute cakap Sarah adalah yang diurapi. Sarah adalah yang diurapi. Amen. Okey, Felicia dengan Belian siapa nak start dulu? Belian dululah. Ya. Roh Tuhan. Cakap besar sikit suara. Ya. Okey, Belian boleh cakap dengan diri. Belian yang diurapi. Okey, bagus. Apa kata Felicia pula? Roh Tuhan ada padaku. Wonderful. Okey, Felicia boleh katakan Felicia adalah yang diurapi. Felicia adalah yang diurapi. Amen. Apa kata Mia Sarah sana? Mia masih di situ ke? So, Mia tiada dekat situ. Tidak apa. So, minggu hadapan kamu akan belajar apabila urapan Tuhan ada di atas kamu, ada pada kamu, apa perkara yang besar akan terjadi. So, pastikan minggu hadapan kamu datang untuk belajar lebih tentang firman Tuhan. Okay? So,
sebenarnya ni dia ada sambungan lagi. Kamu nak tengok tak? Samuel anointed David. He poured oil on David's head to show God had chosen him to be the king. The Spirit of the Lord was with David, and Samuel went back home. When the Philistines gathered an army to fight Israel, King Saul got his army ready too. The Philistines had a great warrior named Goliath. Goliath shouted at the Israelites, "Send me your best man and we'll fight one-on-one." But none of the Israelites wanted to fight Goliath. They were afraid of him. One day, Jesse told David David's brothers were in Israel's army. David saw Goliath and how the Israelites were so afraid. David turned to King Saul and said, "I'll fight him." David had fought off lions and bears. He trusted God to keep him safe. Saul offered his armor to David, but it was too heavy. Instead, David chose 5 smooth stones from a nearby stream and met Goliath armed only with the stones and a slingshot. Goliath made fun of David because he was a young boy. But David said, "You come to fight with a spear and sword, but I come to fight in the name of God. God always wins his battles." David ran toward Goliath. He slung a rock and hit Goliath in the forehead. Goliath fell face down, and David killed him. The Israelites won the battle, and the Philistines ran away. David did not look like a king or a mighty warrior, but God chose him to be king over Israel and gave him victory over Goliath. The Israelites were too weak and afraid to face Goliath. They needed David to fight on their behalf. In a similar way, though Jesus did not look like a warrior or a king, we need him to fight for us. Jesus gives us victory over sin and death. Amen. Okey, dia kata situ, walaupun Daud tak nampak seperti raja pada ketika itu, tetapi apabila roh Tuhan ada pada dia, dia melakukan perkara besar seperti mengalahkan Gergasi, giant yang lebih besar berbanding dia. Betul tidak? Sama seperti Yesus datang ke dunia, dia tidak datang seperti raja, tetapi dia datang untuk membantu kita supaya kita dibebaskan daripada dosa dan juga kita dapat berhubung semula dengan Bapa yang baik. Amen. Dan Mia boleh on webcam kalau boleh. So harapnya hari ini semua dapat belajar sesuatu baru. Urapan itu apabila Roh Kudus ada pada kamu dan kamu menunjukkan bahawa kamu adalah yang terpilih dan kamu adalah diiktiraf dan seterusnya. Apabila roh Tuhan ada pada kamu, kamu menerima kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. So, semoga diberkati daripada cerita ini. Okay? Dan boleh buka sekejap tak? Kita ambil gambar untuk itu Mia juga. Okay. Love. Love, kita ada 10 saat lagi. 1, 2, 3. Then 1, 2, 3. Alright. Kamu boleh pergi ya. Terima kasih semua. Semoga diberkati. Bye-bye. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa dekat main room. Boleh leave breakout room saja.